Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Zalina Muhammad Tahir, yang dihormati semua barisan koordinator dan barisan koordinator jaringan pembelajaran Professional Connecting Dots Learning. Seterusnya barisan pentadbir, pengetua-pengetua, guru-guru besar, pegawai-pegawai di PPD dan JPN dan juga para guru seluruh Malaysia maupun Indonesia yang turut sama hadir memeriahkan sesi perkongsian secara hands-on pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tachahau, Vanakkam, Annyeong, dan salam sejahtera, salam muhibah, salam global pendidikan digital. Dari saya, Cikgu Azhar dari SMK Seri Mahkota Melaka selaku moderator anda bagi sesi perkongsian pada petang ini. Untuk makluman semua, bagi yang belum tahu lagi, sesi perkongsian ini dibawakan khas kepada anda menerusi program Connecting Dots Learning di bawah pimpinan Datuk Dr. Amin bin Senin, iaitu mantan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Tanpa kita sedar, perkongsian ini telah pun memasuki siri yang ke-9. Dah banyak dah yang bersiaran secara setiap minggu, iaitu pada hari Jumaat jam 3 sehingga 4:30 petang dengan menampilkan pelbagai jenis topik menarik berkaitan dengan pendidikan kita. Untuk pengetahuan hadirin semua juga, sesi perkongsian ini kita akan ada lagi beberapa siri sehingga ke bulan Disember 2021. So stay tune, duduk depan komputer setiap hari Jumaat. Oleh itu, diharap kita semua boleh sentiasa follow, boleh daftar di portal Connecting Dots Learning www.connectingdots.my untuk sentiasa mendapatkan info dan forum bagi setiap sesi perkongsian kita. Sekiranya cikgu-cikgu dan para hadirin ada yang terlepas sesi-sesi sebelum ini, juga boleh mendapatkan rakaman perkongsian tersebut di laman web Connecting Dots Learning. Okey, jadi apakah tajuk kita pada hari ini? Tajuk perkongsian kita pada hari ini ialah Interactive PDPR, How to Synergize Our Communication Skills with Students. Itu tajuk kita, cikgu. Jadi saya turn sekejap. Yes. Jadi sebelum kita mulakan sesi perkongsian kita, marilah kita sama sekali imbas sekali imbas. Imbas sekali imbas. Apakah objektif program Connecting Dots Learning ni? Okey. Yang pertama adalah kita ingin berkongsi ilmu dan juga kemahiran bersama-sama dengan seluruh guru-guru di Malaysia. Yang kedua, kita juga ingin membangunkan kompetensi guru dan meningkatkan keupayaan guru terutamanya dalam bidang pendidikan. Dan yang keempat, objektif kita adalah untuk membina jalinan dan juga jaringan yang berterusan. Jadi peserta untuk pengetahuan semua, peserta perlu mendaftar sebagai pelanggan ataupun ahli CDL Connecting Dots Learning, dan pendaftaran itu adalah secara percuma. Jadi cikgu tidak perlu bayar, percuma saja cikgu. Kita daftar di portal connectingdots.my. Peserta akan mendapat jemputan melalui email yang disertakan semasa mendaftar. Lepas cikgu daftar tu, cikgu akan dapat email. Sesi perkongsian juga berlangsung setiap hari Jumaat seperti yang saya beritahu sebelum ini, dan selama 1.5 jam, iaitu daripada pukul 3 sampai pukul 4.30 setiap hari Jumaat, dan perkongsian ini adalah secara hands-on. Dan akhir sekali cikgu, CJ juga disediakan menerusi pautan yang akan diberikan pada akhir sesi. Okey, dengan hashtagnya adalah Cikgu Bantu Cikgu. Jadi sekali lagi saya ingatkan,
Untuk melancarkan sesi perkongsian kita pada hari ini, saya ingatkan supaya para hadirin dapat men-setkan mode silent sepanjang sesi ini berjalan. So diharapkan para hadirin juga dapat terus berada sehingga ke akhir sesi, kerana di akhir sesi ini akan diberikan link kehadiran untuk mendapatkan sijil penyertaan. Okey, next. Okey, baiklah, tanpa membuang masa, saya ingin memperkenalkan panel kita pada hari ini. Beliau ialah Cikgu Rosmaliza binti Cik Ibrahim, lebih mesra dipanggil Teacher Ija ataupun Cikgu Ija. Beliau merupakan guru cemerlang kimia yang juga aktivis STEM yang berpengalaman lebih dari 13 tahun. Lama tu kan, mempunyai rekod kompetisi selama 4 tahun sebagai pegawai teknikal STEM Kuala Lumpur. Cikgu Ija juga merupakan jurulatih utama negeri bagi format kimia KSM dan juga pernah menjadi penyampai program didik TV KPM bagi slot Road to Success. Beliau juga begitu aktif berkongsi tips belajar kimia dan amalan baik pembudayaan STEM di sekolah melalui seminar dan webinar. Cikgu Ija juga begitu mahir mengendalikan kelas secara langsung, iaitu live streaming di saluran YouTube-nya iaitu Teacher Ija, dan Teacher Ija juga merupakan pemilik komuniti Telegram Chemistry 02 Pro yang dilanggan oleh hampir 4,000 murid dan guru. Wow, kan? Cikgu Ija juga seorang penggubah modul dan juga peserta program Duta Guru Yayasan Petronas KPM bagi kohort 1 dan kini menjawat jawatan sebagai penolong ketua komuniti pembelajaran profesional PLC bagi program Duta Guru Zon Tengah kohort 1. Cikgu Ija juga suka meneroka pengetahuan baru untuk memberi manfaat kepada murid dan rakan-rakan sebaya. Dan beliau juga sentiasa menaik taraf pengetahuan dan meningkatkan kemahiran untuk menjadi pendidik berkompetensi tinggi dan ikon guru STEM terunggul. Begitu panjang sekali saya membacakan tentang penyampai kita yang hebat dan comel ni, kan? Jadi sebelum kita mulakan, izinkanlah saya berpantun sedikit. Tak sahkanlah ketidak berpantun, cikgu-cikgu. Saya pantun sedikit je. Emas tempawan buatmu puteri, busana indah buat rupawan. Sudilah puan tampilkan diri bersama madah kata aluan. Dengan lafaz bismillah, saya menjemput Cikgu Ija untuk memulakan sesi perkongsian kita pada hari ini. Here you go, Teacher Ija. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat sekalian yang sudi meluangkan sepetang bersama dengan semua tim Connecting Dots Learning Jaringan Percikan Pembelajaran. Okey, pada hari ini saya membawakan topik yang mungkin berlainan sedikit dengan topik-topik yang pernah dibincangkan pada sebelum ini. Mungkin satu topik yang baru dalam kalangan cikgu-cikgu ataupun mungkin topik ini adalah topik yang sudah lama. Tapi saya menganggap bahawasanya perkongsian ini kita anggap sebagai satu perkongsian yang dua hala di mana cikgu-cikgu dan juga hadir dan hadirat sekalian juga boleh memberikan maklum balas sepanjang program ini berlangsung. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, saya mulakan dulu sebagai pemanas lain lah. Kalau bak kata PDG, peserta program Duta Guru ni, kalau sesuatu program tak dimulakan dengan energizer, tak sah nama program perkongsian itu. Jadi, music please. Okey. So, pada hari ini kita akan bergurindam
Macam mana tu nak bergurindam tu? Okey, so saya nak mengajak semua guru-guru yang bersama-sama dengan kita pada hari ini bergurindam bersama-sama dengan saya. Okey, feel free to unmute your mic dan kita enjoy dulu sebelum kita menerima satu sesi perkongsian yang mungkin boleh mengujakan cikgu-cikgu sekalian. Okey, marilah sama-sama kita bergurindam terlebih dahulu. Sekejap ya, mungkin ada masalah teknikal sedikit. Ya, beginilah kalau dalam talian. Sekejap. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan boleh dengar suara saya tak? Boleh ya? Loud and clear. Loud and clear. Jom kita sama-sama bergurindam. Kalau guru mengajar sambil duduk, murid belajar sambil mengantuk. Kalau guru mengajar sambil berlalu, murid belajar hai dengan tekun. Kalau guru mengajar tanpa alam, murid belajar dengan ralat. Kalau guru menjadi pengacara, banyak murid pandai berbicara. Nampaknya tak timbul dekat skrin ya. Ya, kita sambung lagi. Terancang banyak temberang, kalau guru suka berdamping, banyak murid dapat dibimbing. Kalau guru banyak cakap, akan ada muridnya. Kalau guru berbudi bahasa, akan dikenal sepanjang masa. Kalau guru menunggu di arah, semua kerja hai kena kerang. Kalau guru tidak mengajar, dapatlah murid yang kurang ajar. Kalau guru berinovatif, pengajaran akan lebih efektif. Kalau guru tidak mahu belajar, samalah taraf dengan pelajar. Saya harap
tuan-tuan dan puan-puan boleh menghayati gurindam ini yang memang dekat dengan jiwa kita sebagai tenaga pendidik. Mungkin ianya merupakan salah satu teguran yang membina untuk kita. Sekiranya kita menjalankan sesuatu yang tidak betul, yang tidak wajar, ayolah kita ubahnya. Okey, so kita teruskan dengan agenda kita yang seterusnya. Okey, Cikgu Azhar, boleh tak Cikgu Azhar stop presenting screen? Okey, terima kasih Cikgu Azhar. So, untuk kali ini saya akan teruskan presentation saya dengan menggunakan platform WooClap. Jadi, cikgu-cikgu dimohon untuk bersedia untuk menekan link yang akan dikongsikan sekejap lagi pada ruangan WooClap. Okey, Cikgu Azhar, boleh tak Cikgu Azhar kongsikan link WooClap sekarang? Okey, terima kasih. Okey. So, seterusnya ialah saya akan kongsikan sesuatu yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Sekejap ya, saya sharekan skrin. Okey. Sekejap. Okey, saya kira tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat skrin sekarang. Sekiranya boleh melihat skrin yang dipaparkan sekarang, bolehlah menekan butang thumbs up pada ruangan reaction di tab yang ada pada Zoom sekarang. Okey, silakan. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya saya akan teruskan dengan topik kita pada hari ini. Terlebih dahulu, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang bersama kita pada hari ini membawakan topik CDL Hands-on Online Session Siri 9 Interactive PDPR, How to Synergize Our Communication Skills with Student. Anda sekarang ni bersama saya, Cikgu Rosmaliza binti Cik Ibrahim, Guru Cemerlang Kimia daripada SMK Seri Bintang Selatan. Okey, sebelum saya mulakan sesi perkongsian ini, ingin sangat saya berkenalan dengan hadirin dan hadirat yang bersama-sama dengan saya. Okey, so bagaimana cara untuk hadirin dan hadirat memberi komen atau memberi feedback? Ya, kita dah dapat orang yang pertama, Cikgu Dewi daripada KL. Kita ada Yusha. Silakan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh berinteraksi dengan saya secara dalam talian. Okey, secara dalam talian dan seterusnya. Masih tidak dengar? Ada masalah ke? Saya dengar aje. Okey, itulah saya pun dengar. Saya rasa saya dengar je. Okey. Alright. So kita teruskan bersama kita pada hari ini ialah Cikgu Sarah daripada Keningau Sabah, Yusha dari Perak dan daripada Bagan. Ada yang daripada Bagan, Cikgu Hani daripada Rawang. N daripada KL, Anis daripada Bagan, Datuk Perak. Okey, Nabilah daripada Selangor. Terima kasih di atas respon yang diberikan. Okey, jomlah kita tengok lagi ada berapa ramai orang dalam talian sekarang ni yang telah merespon adalah sebanyak 19 orang. Terima kasih kepada yang telah merespon. Okey, untuk pengetahuan hadirin dan hadirat sekalian, apa yang dipaparkan di dalam paparan sekarang ini adalah paparan daripada satu aplikasi yang digunakan di dalam kelas interaktif yang biasa saya gunakan di dalam kelas, iaitu aplikasi WooClap. Okay, sebelum memulakan kelas, inilah set induksi yang ditunggu-tunggu oleh murid saya. Okay, mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah menggunakannya dan kita boleh maksimumkan lagi penggunaan WooClap ini melalui pelbagai cara yang saya akan kongsikan sekejap lagi. Baiklah,
marilah kita menginjak kepada agenda kita yang seterusnya. Okey, objektif topik ini dikongsikan adalah hanya ada 3 objektif. Yang pertama ialah untuk memahami inisiatif melalui pembangunan komuniti berasaskan aset. Apa yang dimaksudkan dengan komuniti berasaskan aset ni? Okey, kemudian seterusnya ialah kita nak mengenal pasti kaedah penyelesaian isu PDPR yang mungkin menjadi isu utama di dalam kalangan semua guru di Malaysia. Okay, dan salah satu masalah utama ialah masalah komunikasi. Okay, dan seterusnya, objektif yang ketiga ialah untuk mengupayakan komunikasi berkesan melalui pembelajaran hybrid. Berikut adalah kriteria kejayaan. Cikgu-cikgu boleh semak sejauh mana cikgu telah mencapai objektif sekiranya cikgu dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 aset yang sedia ada yang boleh dibangunkan di institusi cikgu. So maknanya cikgu dah berjaya mencapai objektif kita pada hari ini. Selain daripada itu juga, kita nak mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 kaedah penyelesaian bagi isu PDPR yang memang tak sudah pun sekarang ini. Dan yang ketiga ialah kita nak merangka perancangan baru. Mungkin cikgu dah ada perancangan cikgu dan perancangan itu boleh ditambah baikkan lagi melalui apa input yang cikgu boleh dapat daripada perkongsian ini. Jadi sebelum saya mulakan bual bicara kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membuat self-reflection. Apakah tahap komunikasi yang kita ada untuk memaksimalkan PDPR? Okey, ada seorang dah cikgu yang telah merespon. Okey, dia kata sederhana, hanya seorang. Dalam talian sekarang ni ada 3. Alright, tahniah. Okey, sekarang ni kita dah ada guru-guru yang merasakan diri mereka cemerlang. Tahniah cikgu. Okey, untuk cikgu-cikgu yang merasakan dia masih lagi berada di tahap sederhana, it's a good time for you, it's the best time for you to start actually. Okay, so kalau daripada tahap sederhana lah, kita akan naikkan taraf kita kepada taraf yang lebih baik. Okay, so di sini secara puratanya kita boleh lihat bahawa setelah 18 orang telah merespon, okay, komisi cikgu di tahap mana? Ya, okay, ya betul Cikgu Azhar. Kita sama-sama buat self-reflection dulu di mana tahap komunikasi kita. Tapi di sini saya cukup kagum dengan cikgu-cikgu yang bersama-sama kita pada hari ini di mana cikgu-cikgu memang sudah ada satu tahap komunikasi yang baik, which is sederhana tu baik sebenarnya. Okay, cuma kita nak tambah baik lagi. Okay, seterusnya. Okay, bagaimana cara anda berkomunikasi dengan murid dan pelajar? Nyatakan nama medium. Mungkin cikgu-cikgu mempunyai pelbagai cara untuk berkomunikasi dengan murid mengikut situasi mereka. Ada cikgu kata, saya tak guna Google Meet sepenuhnya. Ya, okay. Apakah jenis jenis medium yang cikgu gunakan? Ya, di sini kita ada nampak Microsoft Teams, okay. Selain daripada itu kita ada WhatsApp, okay, which is a very powerful application sebenarnya. Yes, ada Google Meet. Okay, kita tengok siapa yang menjuarai. Okay, paling ramai cikgu yang type perkataan tu, itulah medium yang menjadi kegemaran ramai. Okay, ada juga cikgu yang dah guna Telegram Voice. Okay, Telegram Voice. Ada yang guna Webex. So good to see here. Okay, so impressed. Okay, cikgu-cikgu sangat-sangat berinisiatif tinggi di mana sedia menggunakan pelbagai aplikasi untuk reach our student, untuk mencapai murid-murid kita. Sebenarnya murid-murid kita ni sangat-sangat beruntung kerana mempunyai guru-guru yang sangat berinisiatif. Okay, daripada sini kita nampak ada cikgu yang menggunakan ClassPoint. Okay, ada cikgu yang menggunakan SMS. Wow, okay, bagus. Okay, seterusnya menggunakan phone. Okay, tapi kalau kita tengok dalam banyak-banyak respon yang diberikan ini, siapakah juaranya? Yeay! Okay, juaranya yang menjadi kegemaran ramai ialah Google Meet. Yeah. Okay, alright. So, di sini saya yakin sangat-sangat bahawa cikgu-cikgu memang sudah sangat mahir mengendalikan PDP dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Okey, mungkin apa lagi aplikasi yang dikongsikan di sini yang belum lagi cikgu cuba, cikgu boleh cuba. Contohnya Webex, okey, Instagram,
Okay, Instagram pun boleh guna. Murid-murid memang tak ada Facebook, dia ada Instagram je kebanyakannya. So, it's a good initiative, cikgu. Okay, tahniah saya ucapkan kepada cikgu-cikgu. Okay, seterusnya. Okay, kita mulakan dengan inisiatif saya lah. Okay, apa yang ingin saya kongsikan pada hari ini adalah berasaskan inisiatif yang telah dijalankan di sekolah saya dan berasaskan apa yang ada dalam kalangan murid saya. Okay, so sekarang ni persoalan yang saya nak bangkitkan dalam kalangan kita ialah bagaimana kita memanfaatkan aset yang sedia ada. Kalau kita nak mengubah satu situasi tu, kita tak dapat nak mengubah, cikgu. So bagaimana kita nak memanfaatkan kelebihan dan kekurangan yang kita ada dalam kalangan constraint kita ini supaya kita dapat jalankan juga PDPR, tugas kita kepada murid. Okey, bagaimana saya memanfaatkan aset yang sedia ada di mana sekolah saya adalah sekolah SMK Seri Bintang Selatan Kuala Lumpur di mana lokasinya adalah terletak di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur dan merupakan mantan sekolah kluster kecemerlangan. Dari segi kokonya ialah badminton dan dari segi akademiknya ialah matematik. Sekarang ini sekolah kami adalah sekolah projek PS25. Mengambil peluang dan ruang dalam kalangan murid kami yang sangat rajin berusaha dan sangat rajin mengeksplorasi dan juga mempunyai, sekolah kami juga mempunyai kemudahan dan akses yang baik untuk mendapatkan capaian internet dan juga murid-murid kami dan juga warga sekolah kami juga mempunyai set minda membangun iaitu growth mindset yang boleh ditambah baik lagi. Selain daripada itu juga, sekolah kami juga mendapat sokongan komuniti yang baik di mana mempunyai hubungan yang erat dengan sarana ibu bapa atau PIBG dan rangkaian yang utuh bersama-sama dengan PPD dan JPN. Dapatan daripada kajian kesediaan belajar dalam talian yang telah kami jalankan menunjukkan bahawa 853 orang murid telah merespon, di mana sebanyak 806 murid atau 94.49 murid menyatakan bahawa mereka bersedia untuk ber-PDPR. Malangnya terdapat hanya 5.51% sahaja yang tidak bersedia. Murid-murid yang tak bersedia ni hanyalah tidak bersedia dari segi keupayaan untuk menggunakan gadget kerana mereka hanya mempunyai peranti yang sangat terhad untuk digunakan dan bilangan adik-beradik yang agak ramai. Okey, inisiatif inilah yang saya ambil peluangnya di mana saya bangunkan, di mana berasaskan aset-aset ataupun kelebihan yang sedia ada, saya bangunkan aset tersebut melalui inisiatif-inisiatif PDPR interaktif saya. Data kajian kesediaan murid belajar dalam talian SMK Seri Bintang Selatan berikut saya paparkan. Facts and figure yang menunjukkan responden dalam kalangan murid tingkatan 1 iaitu seramai 199 orang dan tingkatan 2 seramai 150 orang murid, tingkatan 3 seramai 177, 4 150 dan tingkatan 5 adalah 177. Mengambil kira bilangan murid sekolah kami yang telah merespon terhadap kajian ini seramai 554 daripada enrolment sebenar murid kami iaitu 939, ianya menunjukkan ia telah melebihi 50% dan lebih 70% murid sebenarnya telah bersedia menunjukkan kesediaan untuk ber-PDPR. Namun masih terdapat lagi isu-isu dalam PDPR ini. Namun saya tak nak kongsikan lagi isu yang saya ada. So saya nak tanya dulu cikgu-cikgu. Asyik bercakap tentang saya je kan. Okey, marilah kita sama-sama berkongsi. Senaraikan isu-isu PDPR yang anda ada di sini. Mungkin isu yang cikgu ada tak sama dengan isu yang saya bentangkan pada hari ini. Tapi kita boleh sama-sama bincang untuk mencari solusi bagaimana mencapai penyelesaiannya. Mungkin cikgu-cikgu, Henshin, dia kata Henshin bertukar masalah
peranti. Okey, masalah peranti yang pertama. Okey, ya, tak dapat dinafikan. Murid saya yang 5% tu juga adalah menghadapi masalah peranti. Peranti yang agak terhad. Tapi bilangan yang penggunanya dalam ahli keluarga tu agak ramai. Murid terpaksa bekerja. Ya, okey, faktor sosioekonomi murid di mana murid kita ni bukannya senang. Ada yang susah dan mereka terpaksa bekerja. Tambah-tambah lagi hasil daripada efek daripada pandemik COVID ni menyebabkan sosioekonomi pun berubah. Ya, Sarah mengatakan bahawasanya kekangan capaian internet. Tidak dapat tidak. Kalau ada masalah, kalau ada peranti sekalipun, kalau kita tak dapat capai internet yang stabil, susah juga tu untuk menjalankan PDPR yang lebih berkesan. Okey, Cikgu Chai pun ada kata bahawasanya ada masalah peranti. Nabilah kata murid kurang bermotivasi menjalani PDPR. Ya, motivasi rendah, capaian internet, sikap murid yang ambil ringan untuk kelas, talian internet yang terhad, masalah capaian internet, sosio-emosi. Murid gemar ber-Google Meet tetapi tidak gemar tune in tugasan yang telah diberikan. Ya, itulah isu-isu yang memang rata-rata dihadapi oleh guru-guru. Namun, bagaimanakah cara cikgu-cikgu jalankan langkah penyelesaian daripada sudut perspektif cikgu sendiri? Kita tak perlu fikir orang lain nak selesaikan masalah kita. Masalah murid kita adalah masalah kita, kan cikgu? So, bagaimanakah cara, boleh tak cikgu kongsikan cara atau langkah yang cikgu cuba amalkan untuk menangani isu-isu yang disebutkan tadi? Silakan cikgu. Saya perlukan feedback cikgu dulu sebelum berkongsi cara saya. Mungkin cara saya ni sama dengan cikgu ataupun mungkin berbeza. Ada tak cikgu-cikgu yang nak kongsi? Cikgu-cikgu boleh kongsikan di WooClap atau cikgu juga boleh berkongsi sekiranya tidak dapat capai WooClap. Cikgu-cikgu boleh juga berkongsi di ruangan chat. Silakan cikgu. Okay, nyatakan langkah yang anda cuba tukar kalau saya. Okay, kalau sesuatu cara yang saya gunakan tu tak dapat capai murid, so saya akan ubah cara. Okay, mungkin kalau capaian internet tak dapat, kita tak bolehlah ber-Google Meet. So, mungkin kita boleh menggunakan WhatsApp sebab murid-murid kebanyakannya ada handphone. So, rakaman video supaya mereka boleh tengok anytime dan bila internet stabil juga modul. Thank you very much Cikgu Sarah. So, bagus Cikgu Sarah ni sangat berinisiatif tinggi. Tahniah Cikgu. Okey, baiklah. Tiba masanya untuk saya share, saya kongsikan isu-isu PDPR di sekolah saya pula. Di sekolah saya, isu PDPR ni adalah isu capaian internet lah. So di mana murid-murid kebanyakannya rata-rata ada peranti, kalau tiada pun tidak dapat hanya perlu berkongsi. Masih ada peranti. Okay, tetapi isu PDPR yang dialami oleh murid saya ialah kebanyakan murid-murid di SMK Seri Bintang Selatan ni sangat bermotivasi untuk belajar. Tetapi aim utama dia ialah sangat-sangat ingin mencapai A+ dalam pelajaran. Jadi ibu bapa juga turut memberikan high expectation kepada murid menyebabkan mereka belajar. Bila tanya kenapa kamu belajar, kenapa kamu masuk kelas sedangkan ramai tak masuk kelas, dia orang kata, murid-murid kata saya nak dapat A+. So itu aim utama dia. Okay, so di sini isu PDPR yang pertama ialah saya dapati murid-murid saya ni belajar berorientasikan peperiksaan. Bila murid minta untuk diajar berorientasikan peperiksaan, guru pun terpaksa mengajar berorientasikan peperiksaan. Dan ini sekaligus menyebabkan bila mereka belajar berorientasikan peperiksaan, ia mempengaruhi sikap dan motivasi mereka. Dan akhirnya bila belajar exam nak A+, belajar exam nak A+, dan kemudian cikgu-cikgu pun momokkan perkara yang sama, seterusnya menyebabkan sikap dan motivasi murid jadi tertekan. So murid semakin tertekan dan tertekan. Kalau tak join kelas akan dikejar oleh guru sebab takut murid tak perform dalam exam. So itu berpunca daripada orientasi peperiksaan. Okay, selain daripada itu juga tiada kepelbagaian dalam penyampaian dalam instruksi. Bermaksud jika hari ini Google Meet, esoknya Google Meet, lusanya Google Meet, asyik-asyik Google Meet. So kadang-kadang murid kita ni dia dah rasa boring. Dan dia akan rasa ini adalah satu rutin yang sangat-sangat membosankan. Okey, ini adalah satu isu yang agak besar jugalah. Okey, seterusnya ialah tiada interaksi dua hala antara guru dan murid. Di mana murid lebih memilih untuk duduk dan dengar. Okey, dan guru je lah yang seolah-olah menyampaikan ilmu pengetahuan tersebut secara hanya satu hala. Bila bertanya, krik, mikrofon saya rosak, cikgu. Okay, fungsi video saya rosak dan sebagainya. Pelbagai alasan diberikan.
Dan selain daripada itu juga, didapati pengoperasian iaitu jadual PDPR adalah terlalu padat. Kita tak dapat tidak terpaksa mengikut arahan orang di atas. So jadi terpaksalah mengikut jadual yang terlalu padat itu, sekaligus menyebabkan murid-murid rasa bosan untuk belajar, maka mereka mengambil keputusan untuk tidak masuk ke dalam sesi pembelajaran dalam talian dan seterusnya menyebabkan kehadiran semakin merosot. Okey. So sekarang ni marilah kita berrefleksi sama-sama. Jika kita mempunyai satu isu, sudah pasti kita kena kembali kepada kajian keberkesanan kaedah PDPR yang kita jalankan. Adakah PDPR yang kita jalan tu berkesan? Okey, mari kita reflect diri sendiri. Okey, berkesan atau tidak berkesan, atau cikgu rasa cikgu dah syok sendiri. Saya kadang-kadang tak dinafikan juga. Kadang-kadang saya rasa saya syok sendiri juga. Okey, tetapi bila dah rasa syok sendiri tu, saya akan mula mencari solusi supaya rasa syok sendiri tersebut akan hilang serta-merta. Okey, jadi di sini kita nampaklah cikgu-cikgu yakin bahawasanya cara dan pendekatan yang telah diamalkan tu memang berkesan. Cuma mungkin ada satu sisi yang lain pula, murid-murid mendapati cara kita ni tak sama apa yang mereka hendak. Okey, jadi apa yang patut kita lakukan? Di sini saya nak kongsikan kepada cikgu-cikgu tentang langkah penyelesaian yang saya telah jalankan di sekolah. Yang pertama, saya mendapati bahawasanya sangat penting untuk seorang guru memahami situasi murid. Kaedah saya cover semua tu, kadang berkesan, kadang-kadang tak berkesan, kadang syok sendiri. Terima kasih Cikgu Sarah. Okey, tahniah. Okey, sebenarnya mungkin penyelesaian yang saya jalankan ni sama dengan cikgu. Cuma marilah kita sama-sama share. Apa yang saya sharekan kepada cikgu, mungkin cikgu boleh berikan maklum balas balik. Okey, terima kasih Cikgu Siti Sarah, teruskan memberi maklum balas. Okey, yang pertama saya dapati kalau saya tidak memahami situasi murid. Bila kita start kelas, terus je bila kita mula kelas, kita tak tanya khabar murid dan seterusnya, kita terus kepada isi pembelajaran. Murid-murid pun akan kata, cikgu tak nak tanya khabar saya ke? Saya sangat rasa satu tamparan yang hebat di mana saya sangat kaedah mengorganisasikan PDP saya sangat teruk. Waktu itu saya sedar bahawasanya saya sebenarnya tidak memahami situasi murid. Jadi cikgu-cikgu, marilah kita fahami situasi murid. Apabila kita fahami situasi murid kita, mereka pun akan cuba memahami situasi kita. Mungkin ada dalam kalangan murid kita yang bekerja kerana sosioekonomi keluarga mereka telah berubah, dan mungkin juga mereka mempunyai masalah capaian internet. Okey, saya minta feedback juga daripada murid agar dapat pertingkatkan dan pelbagaikan kaedah PDPR. Bagus tu cikgu. Okey, ya. Okey, seterusnya ialah mungkin cara yang kedua ialah alright, apa yang mereka suka saya kekalkan. Yes, bagus tu cikgu. Okey, sebenarnya selepas kita faham situasi murid, sebenarnya kita boleh libatkan murid, iaitu engage murid melalui hands-on activity. Siapa kata dalam talian sebenarnya boleh kita jalankan hands-on activity? Nanti saya tunjukkan bagaimana saya jalankan hands-on activity bersama dengan murid saya walaupun secara dalam talian. Sebenarnya bila hands-on, minds pun on. Okey, yang seterusnya ialah menggunakan teknologi yang mampu dicapai oleh murid kita. Okey, sebenarnya bercerita tentang hands-on tadi, lupa saya nak bagi tahu satu cerita lagi, ialah kita semasa waktu hands-on tersebut bagaimana nak menjayakan aktiviti hands-on. Kita beri arahan yang mudah kepada murid. Contohnya, kalau cikgu guna Telegram voice note, cikgu gunakan arahan yang paling mudah, yang mudah untuk murid faham. Dan seterusnya, pastikan arahan tersebut murid boleh lakukan dan murid juga boleh memberi maklum balas. Cikgu, susahlah nak buat macam ni. Boleh tukar tak cikgu? Senangkan sikit. Okey, saya susahlah nak keluar, nak cari bahan-bahan untuk buat aktiviti ni cikgu. Okey, sekurang-kurangnya bila kita memberi arahan yang mudah kepada murid, murid akan memberikan feedback menunjukkan mereka berminat untuk cuba.
Okey, seterusnya ialah guna teknologi yang mampu capai murid kita. Sangat penting ni cikgu. Sebab apa? Kalau murid kita tak dapat capaian yang internet yang baik, tapi kita nak gunakan kelas point, kelas kit dan pelbagai lagi lah aplikasi yang hebat-hebat, yang canggih-canggih, sedangkan murid kita tidak dapat mencapainya. So sebenarnya tak perlu cikgu mencari satu aplikasi yang canggih semata-mata hanya untuk kepuasan sendiri cikgu. Okay, yang penting sekarang ni kita sedang berurusan dengan murid kita. Gunalah teknologi yang mampu capai murid kita. Sungguh pun teknologi tersebut hanya WhatsApp voice note ataupun Telegram voice note. Sebenarnya WhatsApp dan Telegram voice note tu juga adalah impactful cikgu. Okey, selain daripada itu, bersedialah untuk pelbagaikan kaedah pendekatan PDP, cikgu. Sebab apa? Sebab rutin sebenarnya adalah satu perkara yang sangat tidak disukai oleh murid. Jadi, sekiranya kita melakukan pembaharuan hari ini, kita jalankan Telegram Podcast. Wow, Telegram Podcast. Nanti saya akan cuba terangkan dengan lebih terperinci tentang Telegram Podcast saya. Okay, Telegram Podcast pada hari Isnin. Pada hari Rabu guna Bluecard Gaming. Dan pada hari Khamis pula guna Google Meet. So, ada kepelbagaian di mana murid tak rasa mereka akan dijadualkan untuk melakukan perkara yang sangat rutin dan membosankan. Yes. Okay, ikut apa yang sesuai dengan murid. Betul. Okay, seterusnya ialah kemahiran berinteraksi. Kalau cikgu masuk kelas tu, janganlah terus tanya homework. Tanyalah dulu anak-anak murid apa khabar dan kemudian minta feedback daripada mereka. Berapa orang yang dah berjaya selesaikan, berapa orang yang tak berjaya selesaikan homework yang diberi. Dan mungkin mereka mempunyai alasan masing-masing. Dan mungkin kita boleh come out dengan solusi juga. Okay, sebagai satu cara menyelesaikan masalah yang mereka ada bagi membolehkan pengupayaan PDP itu berjalan dengan lancar. Dan akhir sekali ialah cikgu-cikgu perlu sentiasa bersinergi. Sekiranya anak-anak murid cikgu tak hadir, okay, hubungilah ibu bapa mereka, bertanya khabar supaya kita tahu sebab dan musabab kenapa mereka tidak hadir. Mungkin mereka mengalami satu permasalahan yang memerlukan sokongan moral dan juga sokongan mental daripada kita. Okay, itu adalah langkah penyelesaian yang telah saya jalankan. Saya akan huraikan lebih terperinci lagi sekejap. Okay, now saya nak minta pandangan cikgu-cikgu pula. Pandangan cikgu terhadap isu PDPR pasca PKP. Bermaksud isu PDPR pada waktu sekarang ni cikgu. Cikgu rasa apa situasi PDPR cikgu sekarang? Adakah semakin improve ataupun semakin ke laut, kehadirannya semakin teruk ataupun bagaimana cikgu? Silakan cikgu. Okay, sila gunakan link WooClap atau boleh juga berkongsi di dalam ruangan chatting supaya kita dapat sama-sama bersinergi dalam sesi ini. Silakan cikgu, apakah pandangan cikgu? Apakah isu PDPR sekarang bila ada yang dah bersemuka dan nak masuk sekolah dan ada juga yang masih nak ber-PDPR. Okay, so penggiliran tidak dapat dijalankan seperti mana yang disarankan oleh kerajaan. Sila cikgu. Okey, pandangan cikgu-cikgu sangatlah diperlukan di sini. Okey, ada cikgu-cikgu kata kadang-kadang okey, kadang-kadang tak. Murid masih ramai yang tak hadir. Okey, murid semakin demotivated. Betul cikgu. Sebab terlalu lama sangat PDPR. Kemahiran pengajaran interaktif semakin mantap. Ya, bagus. Okey, sebenarnya betul. Dari sisi baiknya, positifnya, kemahiran mengajar kita, kemahiran instruksi kita semakin baik sebab setiap hari kita akan eksplor sesuatu yang baru bagi membolehkan kita mengupayakan PDPR dengan lebih baik. Murid sudah selesa dengan PDPR. Bila ditanya adakah mereka ingin ke sekolah, murid prefer PDPR. Bilangan yang join semakin berkurangan. Ya, tidak dapat dinafikan. Okey, so di sini menunjukkan terdapat dari sisi baiknya kemahiran guru, pengajaran guru secara interaktif tu semakin mantap. Tetapi dari sisi murid pula, murid memilih untuk berada lebih lama di rumah. Okey, wujud jurang yang terlalu luas antara pelajar yang menguasai pelajaran dengan pelajar yang tidak menguasai. Betul tu cikgu. Okey, jadi apakah solusinya? Okey, menginjak kepada isu COVID pada waktu sekarang ini, saya datang dengan satu cadangan di sini di mana sekejap ya cikgu, mungkin ada masalah.
online. Okay. Alright, cikgu-cikgu boleh nampak ya paparan saya sekarang ni? Okey, isu COVID pada waktu sekarang ni ialah di mana setelah kerajaan mengumumkan arahan penggiliran PDP bersemuka, di mana ada murid-murid memilih untuk berada di rumah dan ada juga murid-murid yang memilih untuk ikut arahan penggiliran PDP bersemuka. Tetapi dari sisi ibu bapa pula, ibu bapa sering mengaitkan isu keselamatan di mana mereka bimbangkan keselamatan anak-anak mereka untuk hadir ber-PDP secara bersemuka bersama guru di sekolah. So di sini menimbulkan satu isu yang besarlah di mana murid-murid tidak dapat dikumpulkan seperti mana yang disarankan oleh pihak berwajib. Jadi, saya datangkan khas inisiatif di mana sebagai satu penyelesaian di mana hybrid learning iaitu integrasi teknologi dalam instruksi. Dalam menyampaikan sesi instruksi yang baik, saya akan gabungkan murid yang berada bersemuka bersama-sama kita, tak kira berapa orang yang hadir ke sekolah untuk duduk bersama-sama dalam talian dengan murid-murid yang berada di rumah. Dan di mana pada waktu yang sama pengupayaan hybrid learning ini sekaligus dapat menyokong usaha kerajaan dalam memelihara SOP yang ditetapkan. Pergi ke sekolah masih follow SOP, duduk di rumah pun follow SOP, tetapi kedua-dua golongan murid ini masih dapat belajar dengan berkesan. Namun, apakah yang anda faham tentang pembelajaran hybrid, cikgu-cikgu? Apa yang cikgu faham bila sebut pembelajaran hybrid? Apa yang cikgu faham? Kami di Sabah awal November baru bersemuka. Jadi ada harapan lah ni saya try hybrid learning. Ya, silakan cikgu-cikgu. Okay, ini adalah salah satu platform untuk cikgu-cikgu explore. Okay, inisiatif ini saya mulakan di sekolah saya baru sahaja hari Minggu ini. Jadi feedback dia saya boleh kongsikan apa feedback dia. Okey, cayut Cikgu Sarah, bagus. Okey, pelajar semuka dan pelajar di rumah belajar bersama-sama. Kelas 2 in 1 bersemuka dan PDPR. Pelajar bersemuka dan pelajar di rumah bersama-sama. Okey, so ini menunjukkan cikgu-cikgu dah faham sebenarnya tentang asas pembelajaran hibrid. Pembelajaran secara online dan face to face yang bergabung bersama-sama. Okey, cikgu-cikgu sebenarnya dah faham tentang pembelajaran hibrid. Tetapi bagaimana kita nak mengupayakannya supaya pembelajaran ini berjaya? Okay, macam yang dilakukan oleh guru-guru SMK St. Mary namun sangat memenatkan. Okey cikgu-cikgu, sebenarnya pembelajaran hybrid ni bagaimana kita nak memulakannya sebenarnya tak terlalu penat sangat. Okay, daripada pengalaman saya selama seminggu ini, okay, hampir seminggu lah. Okay, saya rasa saya agak puas sebab saya tak mengabaikan murid-murid yang berada di rumah yang memerlukan bimbingan saya juga. Okay, dan mereka juga makin hilang motivasi sekiranya mereka perlu belajar berseorangan. Okay, yes, kehadiran pelajar memang merosot. Tapi dari segi apa? Dari segi kepuasan kita nak mengajar, kita dah jalankan tugas kita. Murid nak masuk, murid tidak dapat masuk, okay, kita kena buat kajian semula lah. Okay, yes. Okay, so bagaimana untuk memulakan hybrid learning? Okay, terdapat dua perkara yang perlu cikgu titik beratkan dalam memulakan hybrid learning dalam berkomunikasi dengan anak-anak murid. Yang pertama ialah dari segi peranti. Okay, antara alat peranti yang diperlukan dalam hybrid learning termasuklah alat perakam, okay, medium atau platform yang menjadi pilihan cikgu, alat penyiar, okay, alat anotasi atau alat untuk menulis atau menconteng lah sekiranya cikgu menggunakan slide pembelajaran ataupun alat untuk menunjuk cara. Okay, selain daripada peranti, cikgu-cikgu juga perlukan persediaan dari segi kesediaan murid. Cikgu-cikgu kena pantau dahulu apakah kesediaan murid kita. Adakah murid bersedia untuk dijalankan hybrid learning ini? Okay, macam saya memang buat satu survey dahulu. Okay, dalam kelas secara dalam talian, okay, saya akan survey berapa orang murid yang bersedia untuk pembelajaran hybrid. Dan untuk murid-murid yang tak bersedia, mereka masih lagi diberi bahan untuk dibuat atau bahan untuk digunakan semasa pembelajaran kendiri di rumah. Selain daripada itu juga, okay, kemahiran juga sangat penting. Okay, sangat penting dalam mengendalikan hybrid learning ini.
di samping peralatan yang saya sebutkan tadi iaitu peranti, dan juga ini dua perkara yang lebih penting cikgu-cikgu. Yang pertama ialah lesson planning, okey, penyusunan atau planning perancangan pelajaran, okey, lesson planning, dan juga pemetaan kurikulum. Okay, saya akan perincikan tentang pemetaan kurikulum ini. Ya, Cikgu Azmi. Okay, seronok sebab ajar topik sekali sahaja. Yes, okay, lebih mudah kita jalankan, kerja kita akan jadi lebih mudah, which is kita ajar sekali, dua-dua murid akan dapat di rumah dan di sekolah. Dan pada masa yang sama, bagaimana pula kalau murid tak dapat hadiri? Okay, kalau kekangan internet, ada recording. Okay, kita boleh record sesi pembelajaran kita. Tandakan peranti dan media yang cikgu-cikgu ada. Okay, so far kalau dekat sini kita tengok 100% ya. Okay, cikgu-cikgu mempunyai alat penyiar seperti komputer riba, tablet, PC, iPad, handphone dan juga lain-lain. Okay, selain juga, so di sini menunjukkan apa? Menunjukkan cikgu-cikgu sebenarnya dah bersedia untuk pembelajaran hybrid cikgu. Okay, hybrid memerlukan 4 alat ini sahaja. Ini yang paling minima, alat perakam, alat anotasi, alat penyiar dan medium cikgu. Okay, jika cikgu dah ada semua keempat-empat ini, bermaksud cikgu dah bersedia untuk memulakan pembelajaran hybrid sebenarnya. Tahniah cikgu-cikgu. Okey, seterusnya mari kita tengok persediaan yang selalu dilakukan untuk PDPR. Okay, sebenarnya sebelum kita mulakan PDPR secara hybrid ini, perkara penting yang cikgu perlu lakukan ialah pendekatan pemetaan kurikulum. Apakah yang dimaksudkan dengan pemetaan kurikulum ni cikgu-cikgu? Pemetaan kurikulum ni adalah satu proses di mana kita menyemak kembali kandungan pelajaran yang kita nak sampaikan. Okay, sekiranya, okay, ini adalah kaedah yang bijak lah. Sebab apa? Okay, sekiranya kita dapat kenal pasti satu topik yang berkaitan dengan topik yang kita nak ajar, kita boleh gabung jalinkan melalui penyampaian dalam satu sesi sahaja. Tapi bagaimana untuk cikgu sampaikannya? Cikgu kena duduk dan cikgu kaji apakah isi pembelajaran dalam topik, contohnya dalam bab biodiversity. Okey, dalam bab biodiversity, okey, cikgu akan ajar murid-murid tentang apa? Tentang haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Okey, dalam tajuk ekosistem pun sama. Ia melibatkan perkara yang sama, okey, kajian tentang haiwan, tumbuhan dan benda hidup. Jadi, di sini cikgu-cikgu boleh gabung jalinkan isi yang sama yang mungkin ada saling berkaitan untuk disampaikan dalam PDP hybrid. Jadi, jimat masa dan jimat tenaga cikgu juga. Di samping itu, murid-murid boleh membuat hubung kait antara satu topik dengan topik yang lain. Itulah kelebihan pemetaan kurikulum. Okay, di sini saya dapat 3 pendapat di sini. Ada cikgu yang mengatakan persediaan mengajar tu sangat penting. Okay, nombor 1 adalah persediaan mengajar, nombor 2 adalah peralatan, nombor 3 adalah pemetaan kurikulum, yang keempat adalah kemahiran mengendalikan PDPR, dan yang kelima adalah memastikan kesediaan murid. Okey. Tapi ada juga cikgu yang berpendapat bahawa kemahiran mengendalikan PDPR dulu adalah lebih penting. Okey, apa sahaja sebenarnya kelima-lima elemen ini memang sangat penting cikgu. Yang mana yang cikgu rasa perlu tambah baik, cikgu boleh tambah baik. Tapi kelima-lima elemen penting ni perlu diupayakan. Okay, sebenarnya tidak ada prioriti yang lebih, melainkan satu sahaja, iaitu sebelum kita mengupayakan pembelajaran hibrid ini, cikgu kena pastikan murid-murid cikgu bersedia. Sekiranya murid-murid bersedia, terus boleh jalan cikgu-cikgu. Okey, susun persediaannya. Okay, terima kasih kepada cikgu yang respon. Seterusnya, okay, saya nak sharekan di sini cikgu-cikgu sebenarnya apa kebaikan pembelajaran hybrid. Kebaikan pembelajaran hybrid ni adalah yang pertama, kita tak perlu ulang siar banyak-banyak kali. Okay, sebab apa? Murid di rumah pun dapat belajar bersama-sama dengan murid di sekolah. Sekurang-kurangnya murid yang berada dekat rumah tu yang kira tiba-tiba dia stuck, dia perlukan bimbingan, ada talian hayat untuk dia bertanya kepada guru sewaktu pembelajaran hybrid ini berlangsung. Tapi bagi saya pula, saya mengupayakan pembelajaran hybrid ni contohnya dalam pembelajaran subjek sains. Di mana subjek sains sepanjang PKP ni banyak eksperimen yang tidak dapat dijalankan. Jadi sewaktu pembelajaran hybrid inilah saya menarik perhatian murid untuk attend pembelajaran hybrid. Murid-murid di rumah, saya akan tarik perhatian dia melalui demonstrasi secara live dalam talian. So bila berada di dalam makmal, kita mempunyai bahan-bahan atau sumber yang lengkap untuk jalankan eksperimen
eksperimen. Jadi apa kata kita bersama dengan murid yang bersemuka jalankan eksperimen dan tunjukkan hasilnya kepada murid yang berada di rumah. Sebenarnya ini adalah satu proses di mana memudahkan kita lagi, menjimatkan masa kita dan murid-murid mendapat bimbingan bersepadu. Okay, mendapat bimbingan bersepadu secara dalam talian dan juga luar talian secara bersemuka. Selain daripada itu juga, okay, murid-murid juga boleh belajar secara murid-murid boleh belajar secara fleksibel di mana sekiranya murid-murid tidak dapat menghadiri sesi pembelajaran hybrid tersebut juga, murid-murid boleh melihat recording. Okey, so apa selain daripada keperluan gadget dan juga kemahiran, apa lagi yang cikgu-cikgu perlukan untuk mengupayakan pembelajaran hybrid ini? Selain daripada resources seperti learning object, multimedia material yang disebutkan tadi, cikgu-cikgu juga perlu merancang aktiviti yang berasaskan inquiry, okay, so pembelajaran berasaskan inquiry, problem solving, project work dan juga collaboration task. Okay, saya akan tunjukkan sekejap lagi contoh bagaimana murid-murid saya menjalankan aktiviti ini. Selain daripada mendapatkan sokongan daripada ibu bapa, murid dan juga pemegang taruh di sekolah juga, cikgu-cikgu perlu mendapatkan maklum balas daripada klien kita sendiri iaitu murid itu. Sejauh manakah keberkesanan pembelajaran hybrid ini kepada mereka. Rata-rata feedback daripada murid mengatakan bahawa pembelajaran hybrid ni telah memberikan nafas baru kepada motivasi mereka untuk terus belajar walaupun dalam keadaan yang sangat terhad. Okey, cikgu-cikgu, menggamit kepada yang seterusnya ialah peralatan yang digunakan. Okey, saya kongsikan di sini peralatan yang digunakan. Tadi setelah di survey, cikgu-cikgu mengatakan cikgu dah ada laptop, cikgu ada alat anotasi dan juga cikgu ada alat paparan. Selain daripada itu juga, cikgu juga ada alat-alat sokongan yang lain. Okey, inilah alat-alat yang kita akan gunakan. Sebagaimana yang saya gunakan untuk pembelajaran hybrid, saya sokong dengan satu lagi peralatan di mana sebagaimana yang cikgu nampak dalam paparan ini adalah gimbal. Okey, gimbal adalah salah satu alat yang memang telah banyak memudah carakan proses pengajaran dan pembelajaran hybrid saya di mana inilah bentuk gimbalnya cikgu-cikgu. Okey, inilah bentuknya. Dia adalah satu alat di mana kita boleh meletakkan device kita. Contohnya ini adalah direka khas untuk handphone lah. Okay, semasa cikgu menjalankan demonstrasi, cikgu-cikgu tak perlu meminta seseorang untuk menjadi cameraman. So cikgu-cikgu boleh meletakkan sahaja telefon di pemegang gimbal ini dan seterusnya letakkan sahaja di atas meja dan gimbal ini akan berfungsi di mana dia akan track pergerakan cikgu. Sekiranya cikgu menjalankan eksperimen atau menunjuk cara, setiap pergerakan cikgu ke kanan, ke kiri dan sekiranya cikgu memanggil murid, so cikgu boleh track pergerakan mereka. Okey, dan seterusnya dia akan dipaparkan terus ke dalam Google Meet cikgu ataupun Telegram atau apa-apa sahaja media yang cikgu gunakan. Okay, manakala ini pula adalah alat anotasi, iaitu alat anotasi yang saya gunakan adalah menggunakan iPad. Okay, sekiranya cikgu-cikgu tidak pernah menggunakan iPad, ataupun cikgu-cikgu tidak mempunyai iPad, cikgu boleh tukarlah kepada drawing pad, drawing tablet. Selain daripada itu juga, kalau tak ada, ada lagi alternatif lain cikgu. Yes, Surface. Betul Cikgu Rizwan. Yes, kita boleh gunakan, upayakan sahaja peralatan yang cikgu ada. Tak perlu cikgu fikir nak keluarkan duit untuk beli peralatan baharu. Nak tanya saya tentang bagaimana nak tukar, kalau contohnya alat yang saya paparkan ini adalah alat yang saya gunakan. Tapi kalau cikgu ada, cikgu nak buat hybrid learning, cikgu tak tahu bagaimana nak mengupayakan alat yang cikgu ada, cikgu jangan risau. Cikgu boleh
kontak kami. Okay, kita boleh ber-PLC untuk berbincang bagaimana untuk menggunakan alat yang sedia ada. Yes, okay, selalu guna Joybook dengan screen beam terus ke LCD. Ya, okay. So fungsi Joybook adalah sebagai alat anotasi, pada masa yang sama juga dia boleh memaparkan dan menyambungkan murid dalam talian dan luar talian. Kan cikgu? Okay, di sini saya menggunakan Apple TV, tapi cikgu Siti Sarah menggunakan screen beam. Fungsinya sama cikgu. Cuma Apple TV ni dia bijak sedikit di mana bila saya nak menukarkan paparan yang ada di iPad, kemudian pada masa yang sama setelah saya buat anotasi, saya tak nak annotate dah. Saya nak buat demonstrasi pula. So, saya akan tukarkan sahaja view dia kepada view yang di-capture oleh handphone. Okay, itu je kelebihan Apple TV ni. Sebenarnya bergantung kepada alat yang kita ada. Okay cikgu, so ada screen beam itu dah cukup baik. Okay, so sekarang ni sesi kita berkongsi. Okay, sekiranya cikgu-cikgu ada gadget, cikgu boleh kongsikan di ruangan book club ini. Namakan alat atau peranti yang cikgu ada dan alat dari segi media apa yang cikgu gunakan, alat penyiar apa yang cikgu sambungkan. Okay, komputer riba ke, telefon bimbit ke, dan apakah alat anotasi yang cikgu gunakan. So mungkin alat-alat yang cikgu gunakan ni kita boleh ubah suai dari segi penggunaannya. Kalau cikgu tak ada, contohnya cikgu tak ada iPad, cikgu tak ada pensel, cikgu boleh gunakan drawing tablet. Silakan cikgu. Di sini kita nampak Cikgu Henshin, dia kata, Henshin, okay, Cikgu Saidah kata dia hanya ada Microsoft Surface dan smartphone. Okay, di mana media juga ada cikgu menggunakan Google Meet, ada cikgu menggunakan Microsoft Teams, ada cikgu menggunakan, yes, laptop, iPad, LCD, screen beam. Okay, yes, ada yang cikgu yang menggunakan Wacom tablet. So which is good cikgu. Okay, mobile phone dan sebagainya. Silakan cikgu. Cikgu boleh gunakan ruangan tab yang kedua juga, iaitu alat penyiar. Okay, alat penyiar yang disambungkan ke media. Contohnya tadi alat penyiar telefon bimbit. Yes, Cikgu Vimala, thank you. Okay, cikgu gunakan alat seperti telefon bimbit. Ada yang guna laptop dan handphone. Yes, okay, mungkin cikgu gunakan laptop untuk paparan dan handphone sebagai alat pemantau. Betul tak cikgu? Okey, dan seterusnya, apakah alat anotasi yang cikgu gunakan? Yes, ada yang cikgu katakan dia ada alat anotasi drawing tablet. Okey, kebanyakan yang ada Surface. Bagus cikgu. Okey, dan apakah alat perakam yang cikgu gunakan? Ada cikgu dia merakam menggunakan kamera web. Okay, webcam ataupun handphone. Ya, Cikgu Aina menggunakan webcam ataupun handphone. Okay, webcam dan handphone ni memang ada satu alat perakam yang bagus lah. Ada juga cikgu yang menggunakan kamera DSLR. Okay, semasa PDPR. Okay, rata-rata sebenarnya kamera webcam pun dah kira sangat canggih dah sebenarnya, sebab kamera webcam kita pun resolusi dia dah tinggi. Okay, dah cantik lah gambar dia. Okey, di sini menunjukkan ramai cikgu dah ada alat-alat tersebut. Ayuh cikgu, mulakan cikgu. So, tiada alasan untuk cikgu mulakan lagi kerana cikgu-cikgu dah ada alat tersebut. Jadi, marilah kita sama-sama bincangkan. Okey, apa masalah yang cikgu ada untuk kita cuba selesaikan pada hari ini. Okey, saya ceritakan tentang simulasi ya cikgu. Ini adalah simulasi. Ini adalah simulasi pembelajaran hybrid yang dijalankan di sekolah saya. Okey, saya mulakan dengan apa? Saya mulakan pembelajaran dengan demonstrasi. Okay, ini yang ditunggu-tunggu oleh murid-murid. Sebab lama tak bereksperimen, lama tak ada bahan kimia di rumah yang sesuai untuk mengikut konten yang nak disampaikan. Jadi, saya ambil alat-alatan radas di dalam makmal dan mula bereksperimen. Semasa bereksperimen ini, ada murid-murid yang bersemuka akan dilibatkan sama. Okay, mereka akan bereksperimen dan menunjukkan apa feedback daripada eksperimen atau pemerhatian yang mereka dapat lakukan dan berkongsi dengan kawan-kawan di dalam talian. Seterusnya, ini dari sisi yang paling seronok ialah semasa menjalankan aktiviti atau menjalankan PDP hybrid ini,
saya dapat grab satu peluang cikgu di mana saya dapat ber-PLC dengan guru lain juga. Kerana apa? Semasa kita menjalankan PDP secara hybrid ini, murid-murid akan berada di dalam talian dan guru-guru juga boleh mengambil peluang untuk masuk bersama-sama dan melihat bagaimana saya mengupayakan pembelajaran hybrid secara real. Dan pada masa yang sama kita dapat berbincang bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan yang kita temui sewaktu proses itu berlangsung. Dengan ini menunjukkan bahawa selain daripada pengupayaan PDPR di mana kita dapat berhubung dan berkomunikasi dengan murid, pada masa yang sama kita juga dapat berhubung dengan guru-guru melalui professional learning community. Dan harapan saya pada waktu akan datang sekiranya bilangan murid semakin bertambah dalam sesi pembelajaran hybrid ini, saya akan cuba membuka open classroom supaya guru-guru di luar sana juga dapat menyertai kelas hybrid saya dan melihat sendiri keberkesanan kelas yang telah dijalankan secara di dalam dan luar talian serentak. Selain daripada itu juga, selain daripada kita dapat menemukan murid-murid di rumah, di sekolah dan menjalankan professional learning community di sini, kita dapat membina jaringan dan jalinan yang baru iaitu apa yang dikenali sebagai PLN, Professional Learning Network. Okay, selain daripada mengupayakan keupayaan murid, pembelajaran murid, kita juga dapat mengupayakan kompetensi, tahap kompetensi kita sendiri. Okey, selain daripada itu juga, berkonsepkan, berteraskan kepada guru bantu guru melalui kaedah pembelajaran hybrid ini juga, cikgu-cikgu dipersilakan untuk menyertai kelas hybrid saya. Saya akan kongsikan bila-bila masa sahaja secara hybrid. Yes, boleh cikgu. Mengajar hybrid secara pairing. Yes. Ini adalah contoh. Tapi pada waktu ini cikgu ini sedang cuba kali pertama menjalankan pembelajaran hybrid di dalam kelasnya. Di mana murid yang berada dalam talian akan masuk melalui Google Meet dan murid di luar talian akan sama. Saya akan guide cikgu ini untuk memaksimumkan penggunaan gadget ini. Sekiranya terdapat sebarang masalah, kita akan cuba selesaikan sama-sama. Ini adalah satu kaedah yang saya jalankanlah. Dari segi kebaikannya adalah kebaikan bukan saja kepada murid tapi kepada guru. Seterusnya. Sebelum menjalankan pembelajaran hybrid ini, saya juga telah menjalankan simulasi untuk melihat realiti. Dan seterusnya, semasa simulasi ini saya telah meminta rakan-rakan yang mahir dalam bidang ICT untuk memberi maklum balas tentang pengupayaan pembelajaran hybrid ini dari segi penggunaan gadget dan juga paparan di dalam platform yang kita pilih. Dan ini adalah hasil daripada tangkap layar. Hasil daripada tangkap layar di mana murid-murid dapat melihat saya dengan jelas dan dapat melihat apa yang dipaparkan. Even kita melakukan eksperimen, murid even dapat melihat buih-buih yang terbentuk hasil daripada tindak balas kimia yang dipaparkan melalui simulasi video secara real time. Rakaman ini hanya dilakukan oleh gimbal cikgu yang diletakkan di mana handphone saya dipasangkan pada gimbal dan gimbal lah yang berfungsi untuk bergerak dan menjadi kameraman saya cikgu. Tidak ada orang lain yang ditugaskan untuk menjadi juru kamera. Ini adalah simulasi yang dijalankan oleh murid saya di mana mereka dapat berkongsi maklum balas daripada hasil eksperimen, apa sahaja kemahiran-kemahiran yang diperolehi sewaktu PDPR, dia kongsikan bersama kawan-kawan di rumah. Boleh nyatakan model gimbal. Model gimbal yang saya gunakan ialah Osmo Mobile 4. DJI Osmo Mobile 4. Sekejap lagi saya type. DJI Osmo Mobile 4. Sekarang ni ada yang latest design DJI Osmo Mobile 5 dah sekarang ni. Yang saya beli ni, yang saya guna ni adalah DJI Osmo Mobile 4. Ya, terima kasih Cikgu Sarimah. Seterusnya. Tentang pelaksanaan. Sekiranya
cikgu-cikgu mempunyai kekangan lah. Sekiranya mempunyai kekangan dalam mengupayakan hybrid learning ini, cikgu-cikgu juga boleh merakam video dan menunjuk cara secara langsung melalui apa sahaja sesi pembelajaran. Tak kiralah sama ada melalui Telegram ataupun menggunakan Google Meet, WhatsApp dan apa-apa sahaja platform yang cikgu gunakan. Selain daripada itu, saya juga ada menggunakan aktiviti hands-on. Okay, di mana saya akan menunjuk cara dulu bagaimana menjalankan aktiviti hands-on itu bersendirian. Okay, di mana semasa tunjuk cara tersebut, murid akan melihat, murid akan dibimbing untuk mengorganisasikan aktiviti hands-on sendiri di rumah. Murid diberi panduan dan seterusnya murid akan aplikasikan panduan yang dipelajari daripada guru tersebut sendiri di rumah. Dan mereka sebenarnya sangat-sangat teruja untuk menunjukkan hasil kepada kita. Okay, cikgu-cikgu sebenarnya aktiviti ini sangat menarik. Okay, seperti mana yang dipaparkan di sini, hasil daripada aktiviti hands-on anak-anak murid saya telah diarsipkan di Padlet. Okay, di mana cikgu-cikgu boleh scan QR code yang saya paparkan ini, cikgu-cikgu boleh lihat sendiri. Okay, saya menugaskan kepada murid saya untuk menghasilkan satu model ikatan. Okay, ikatan kimia, ikatan kovalen dan ikatan ionik. Setiap orang murid dia akan pilih satu ikatan yang tak sama dengan murid yang lain. Dan mereka membina model tersebut dan mereka tak sabar dah nak present hasil daripada model yang mereka buat. Ini menunjukkan, tak semestinya kita paksa mereka untuk lakukan PBL itu hanya kerana untuk memenuhi pentaksiran bilik darjah cikgu-cikgu. Sebenarnya kita boleh menggalakkan mereka untuk sentiasa dahagakan aktiviti hands-on ini melalui galakan dan juga sokongan. Tapi yang penting cikgu perlu bimbing terlebih dahulu. Kalau cikgu tak bimbing, bagaimana murid nak tahu bagaimana cara nak memulakan. Selain daripada itu juga, saya juga menggunakan Telegram Live Podcast. Cikgu-cikgu memang sangat-sangat tahu kan tentang live podcast ini. Live podcast ni biasanya dijalankan oleh podcaster-podcaster ataupun YouTuber-YouTuber yang terkenal. Mereka berinteraksi dengan audiens mereka melalui suara. Jadi saya ubah suai kaedah podcast ini. Selain daripada hiburan ataupun perkongsian di luar sana hanya melibatkan perkara-perkara yang menjadi objektif mereka, saya ubah kepada objektif pembelajaran di mana sesi Telegram Live Podcast ni telah banyak membantu murid-murid saya yang malu untuk bercakap apabila berhadapan dengan kamera, di mana murid-murid yang pada asalnya sangat-sangatlah pemalu dan sangat-sangat pendiam mampu menyelesaikan tugasan podcast yang mudah ini dengan memberikan satu presentasi yang sangat baik. Sekejap lagi saya akan sharekan video kepada cikgu-cikgu bagaimana ianya dijalankan. So it comes to showcase cikgu-cikgu. Saya akan berhenti sekejap share screen sebab saya nak tunjukkan pada cikgu-cikgu video bagaimana saya menjalankan hybrid learning ini. Sebentar ya cikgu-cikgu. Bagi saya masa sedikit. Marilah kita tengok satu video ini. Ini adalah video hari pertama persekolahan. Sekejap ya cikgu. Ini adalah video. Cikgu-cikgu boleh nampak tak skrin saya? Sekiranya boleh nampak skrin saya, cikgu berikan tanda thumbs up. Boleh cikgu? Nampak. Kita akan buat satu eksperimen. So eksperimen dia adalah eksperimen untuk Rishi dah sampai dah. Rishi kenapa lambat? Ini adalah hari pertama persekolahan di mana hanya seorang sahaja murid yang hadir bersemuka cikgu. So hari ini kita akan buat eksperimen. Saya belum greet you all. Good morning everyone. So come Rishi. So today we are going to do an experiment. So eksperimen kita hari ini ialah sini. Eksperimen kita hari ini ialah melibatkan zinc powder di mana kita nak buat displacement.
semasa aktiviti ini dijalankan, paparan yang cikgu-cikgu nampak sekarang ini adalah Okay. paparan yang dilihat oleh murid-murid di dalam Zoom. Okay, murid-murid Can you dapat melihat observe? What is the observation that you can see? Okay, semasa ini murid-murid berinteraksi dalam chatting. Brown Murid saya paper pemalu, dia produced, suka right. berinteraksi dalam chatting. Tak? So dia akan chat dan memberikan maklum balas secara sangat aktif. Okey, pada waktu ini The juga zinc powder perbincangan secara undergo dalam talian oxidation to diadakan. form zinc to plus ion. Okay, kemudian saya ikuti dengan sesi anotasi di mana saya menerangkan bagaimana cara untuk menjalankan bagaimana cara untuk menjalankan aktiviti dan mengaplikasikan sains proses skill semasa membuat eksperimen. Okey, ini antara salah satu video pertama PDP secara hybrid. Okey, pada hari yang kedua kehadiran agak bagus. Okey, jadi sewaktu kehadiran yang bagus tersebut saya jalankan aktiviti yang lebih interaktif lah. Contohnya ialah yang ini. Sekejap ya. Sekejap. Okey. Sekejap, ada masalah untuk papar. Okey, ada masalah sikit, saya tak dapat paparkan yang tu. Okey, so kalau kita tengok PLC pula. Okey, dari segi PLC, saya akan sharekan video PLC. Okay, ini adalah video PLC di mana murid-murid yang datang bersemuka masuk ke dalam makmal dan murid-murid yang berada di rumah akan mengikuti sesi PDP dalam talian menggunakan Google Meet. Ini guna Google Meet. Saya akan berfungsi sebagai moderator di mana saya berfungsi sebagai facilitator di mana sekiranya terdapat sebarang masalah teknikal saya akan bantu cikgu-cikgu ini juga. Okey, pada masa yang sama pembelajaran hybrid dapat dijalankan dan pada masa yang sama input baharu cikgu yang mengajar ini dapat juga daripada perkongsian antara kami. Okey, selain daripada itu apa lagi yang berlaku di dalam kelas? Okey, tadi kalau kita sebut tentang Telegram podcast, okey, saya nak tunjuk kepada cikgu bagaimana Telegram podcast ini diupayakan. Produces AL2O3 and FE. Okay, ini adalah Telegram podcast yang dijalankan. Murid-murid akan diberikan satu tugasan mudah di mana tugasan tersebut diberikan dalam bentuk PDF dan murid-murid akan pilih soalan yang mereka suka dan mereka akan present dalam bentuk audio. Ada juga murid-murid memilih untuk buat anotasi pada skrin mereka dan mengongsikan kepada cikgu anotasi bersama dengan audio mereka. Okey, bergantung kepada kebolehan murid lah untuk mengendalikan peralatan yang ada pada mereka. Okey, selain daripada itu juga, okey, selain daripada mengupayakan pelbagai kaedah ini, saya juga sangat-sangat suka untuk share kepada cikgu pada hari ini adalah iaitu kaedah memenangi hati murid. Okay, kaedah memenangi hati murid. Okay, cikgu-cikgu boleh tengok betapa gembiranya mereka bila dapat satu food delivery daripada cikgu-cikgu apabila dapat menyelesaikan task yang diberi. Okey, selain daripada itu juga murid-murid ini sangat-sangatlah berinisiatif di mana tak siap lagi satu tugasan, mereka akan terus minta tugasan yang baru. Motivasi murid dapat ditingkatkan melalui cara kita melayan mereka. Okey, so ini adalah murid tingkatan 2 di mana setiap kali mereka berjaya menyiapkan tugasan sebelum due date,
Okay, dan menghantar kepada cikgu. So, saya akan belanja mereka any food delivery yang mereka suka. Okay, ini adalah contohlah reward saya kepada anak-anak murid. Selain daripada itu juga, apabila dia dapat skor lebih tinggi markah dalam setiap penilaian yang diberikan, okay, murid-murid ini juga akan diberi reward dalam bentuk Shopee, Shopee apa? Voucher Shopee, okay, ataupun mereka akan send link kepada saya akan orderkanlah barang-barang keperluan mereka. Okey, seterusnya menginjak kepada yang akhirnya ialah dari segi yang ini. So cikgu-cikgu, selain daripada mendapatkan maklum balas dalam PDP menggunakan WooClap seperti mana yang cikgu-cikgu alami sekarang ini bersama-sama dengan saya dalam WooClap, saya juga menggunakan gamifikasi Bluecard dan juga mengadakan satu showcase hasil kerja Padlet di mana ini adalah mini simposium dalam talian yang saya jalankan bersama-sama dengan murid. Okay, sekiranya murid-murid siap kerja, mereka akan masukkan hasil kerja mereka untuk di-showcasekan kepada guru-guru dan juga murid-murid lain. Dan murid-murid dapat memberikan maklum balas untuk penambahbaikan dan juga pujian kepada murid-murid ini supaya mereka lebih bermotivasi. Okey, hasil daripada inisiatif yang diberikan ini cikgu-cikgu, sebenarnya ia telah menyumbang kepada data kehadiran murid mengikut kelas yang agak tinggi. Sekiranya dilihat di sini, ini adalah bilangan murid. Okay, yang warna purple ni adalah bilangan murid. Bilangan murid tidak sama bagi setiap kelas. Ini adalah hasil daripada tangkap layar data studio saya yang saya jana sendiri. So di mana cikgu boleh lihatlah kehadiran sebanyak 96%, 100%, 97%. Ini 107 ni kesalahan key in ni. Ada murid yang key in lebih daripada sekali. Okay, 98, 99, 100 dan pernah satu ketika turun hingga kepada 74 dan naik kembali hingga ke 97 dan seterusnya. Okay cikgu. Alright, so ini adalah showcase yang saya boleh tunjukkan dan kesimpulannya cikgu-cikgu, saya ada 4 perkara yang nak disampaikan dan yang boleh disimpulkan daripada sesi perkongsian ini. Yang pertama, ajarlah murid kita mengikut zaman. Jangan ikut apa yang kita hendak tapi ikut keperluan mereka. Cubalah cikgu perbagaikan pendekatan yang menarik minat mereka supaya kita dapat engage atau melibatkan mereka dengan maksimum semasa menjalankan PDPR. Dan seterusnya, okay, capai murid kita melalui teknologi yang sampai kepada mereka. Cikgu-cikgu tak perlu fikirkan gadget-gadget ataupun aplikasi yang terlalu canggih. Apa yang murid boleh sampai kepada murid, teruskanlah dengan cara kita. Mungkin cikgu perlu lebih kreatif untuk mempelbagaikan kaedah dan cara supaya ia nampak ada kelainan setiap hari cikgu ber-PDPR. Dan seterusnya ialah pembelajaran bermakna akan membawa kepada keseronokan belajar dan seterusnya akan menjana kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah cikgu. Sekiranya murid-murid bermotivasi untuk terus ber-PDPR dan terus belajar, okay, murid-murid ini adalah merupakan murid-murid yang berdaya saing dan mampu menyelesaikan masalah pada masa hadapan. Tak perlulah kita sentiasa menyogokkan mereka dengan apa saja maklumat. Mereka akan bersedia untuk meneroka sendiri maklumat yang difikirkan perlu bagi mereka. Dan akhir sekali, proses belajar akan lebih berkesan jika tiada tekanan peperiksaan. Jadi sudah-sudahlah kita memomok-momokkan kepada mereka tentang macam-macam mana pun kena lulus dapat A+ dalam exam. Yang penting cikgu, okay, yang penting ialah kita berupaya untuk mengajak mereka berfikir, belajar dengan seronok dan kita dapat membina satu modal insan yang boleh menyelesaikan masalah cikgu-cikgu. Itu pun dah jadi satu kejayaan yang besar buat kita sebagai pendidik. Last but not least, okay, apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk adalah datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Okay, baiklah, sebelum saya akhiri perkongsian pada hari ini, boleh tak saya dapatkan feedback daripada cikgu-cikgu sekalian? Okay, apakah perasaan anda apabila menyertai sesi ini? Silakan cikgu-cikgu. Okay, adakah cikgu excited atau boring atau nervous, confident, surprise? Okay, nyatakan, expresskan apa yang cikgu rasa.
Okay, rasa confident. Okay, terima kasih cikgu. Rasa surprise. Feel free untuk kongsikan maklum balas. Okay. Yes, okay. Terima kasih Cikgu Aniza. Okay, seterusnya. Ini adalah yang paling penting lah. Okay, sila berikan skala kepada penyataan berikut. Tajuk yang dibincangkan, adakah ia relevan dengan keperluan cikgu? Okay, adakah isi kandungan slot ini mencapai objektif yang disasarkan tadi? Dan adakah penyampaian saya jelas? Kiranya tidak jelas, boleh komen. Mungkin saya boleh buat penambahbaikan pada waktu yang lain. Dan slot ini dikendalikan adakah secara interaktif, cikgu dapat berinteraksi dengan saya dengan baik ataupun tidak. Dan yang kelima, adakah cikgu-cikgu mendapat manfaat daripada sesi ini? Okey, terima kasih di atas perkongsian maklum balas cikgu-cikgu kepada kami. Dan seterusnya, okey, saya mohon cikgu-cikgu sekiranya ada sebarang cadangan, saranan untuk penambahbaikan bagi perkongsian yang akan datang, sila-silalah cikgu untuk nyatakan di ruangan WooClap ini supaya saya boleh improve. Okey, itu sahaja perkongsian yang mampu saya berikan kepada cikgu-cikgu. Saya harap cikgu-cikgu mendapat input yang mungkin boleh dimanfaatkan untuk memaksimumkan lagi. Okey, apa yang cikgu sedang buat sekarang, saya yakin cikgu telah buat yang terbaik dan mungkin perkongsian ini cikgu dah tahu. Mungkin apa yang cikgu belum tahu, cikgu boleh apply dan cikgu boleh tambah baik apa yang sedia ada. Okey, saya pass balik mic ini kepada moderator. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Ija. Wow kan. Begitu hebat sekali Cikgu Ija menjalankan proses PDPR secara hybrid. Macam cikgu nak try ke tidak secara hybrid tu kan? Kalau kita dah ada teknologi, kita dah ada gadget yang bersesuaian cikgu, jangan tunggu lagi. Cuba cikgu. Masa ni lah kita nak cuba pelbagai aplikasi, tapi dengan syarat supaya budak-budak kita pun selesa dan cikgu pun selesa menggunakan benda tu. Okey, secara langsung saya berharap agar sesi perkongsian pada kali ini memberikan manfaat kepada semua hadirin dan diharap boleh terus dipraktikkan dalam kelas-kelas cikgu insya-Allah semasa norma baru PDPR ini. Okey, amalan baik ini cikgu, saya juga berharap agar cikgu dapat sebar luas kepada rakan guru-guru cikgu yang ada kat sekolah. Cikgu dah join sesi perkongsian hari ini, sebar luas cikgu. Info-info yang cikgu dapat, ilmu-ilmu yang cikgu dapat agar yang belum dapat berkesempatan yang join kita pada hari ini boleh sama-sama mendapat manfaatnya. Untuk makluman semua juga, setiap sesi perkongsian kita ni akan ada rakamannya cikgu dan rakaman video ini akan dimuat naik pada setiap hari Ahad di portal connecting.learning. Dan cikgu boleh melayari lagi sekali saya sebut www.connecting.my. Oleh itu para hadirin, diharap dapat mendaftarkan diri. Yang belum daftar tu, jom kita daftarkan diri, kongsikan kat dalam sosial media. Meriahkan kita punya forum kat dalam tu dan sama-sama sebar luaskan segala ilmu yang kita dapat. Semoga yang kita berikan kepada yang lain tu dapat memberikan manfaat. Okey cikgu Azhar. Cikgu Azhar, saya lupa satu, saya nak announce sebenarnya. Kita sebenarnya berinteraksi secara dalam talian tadi. Okay. Saya nak announce pemenang. So pemenang yang interaktif, paling interaktif, okay, akan memenangi adalah hadiah misteri daripada saya. Boleh PM saya dekat Telegram selepas ini. Okay, saya paparkan boleh tak sekejap? Izinkan saya paparkan. Okay, boleh nampak kan? Okay. Pemenangnya ialah sebenarnya ada 20 pemenang. Okey, yang interaktif pada petang ini terdiri daripada Cikgu Sarah, Cikgu Nur Faizah, Cikgu Henshin bertukar, Cikgu Saidah, Asmahan, Cikgu Asmahan, lecturer daripada Matrik Kelantan. Okey, Cikgu Riza, Siti Hajar, Devi, Cikgu Aina, Cikgu Edi dan lain-lain lagi lah. Tapi our top
5 winners adalah Cikgu Sarah, Cikgu Sarah, Cikgu Nur Faizah, Cikgu Henshin, Cikgu Saida dan Cikgu Asmahan. Silalah hubungi saya untuk claim hadiah masing-masing melalui Telegram ya. Arija 869. Arija 869. Nanti PM alamat cikgu, nanti saya akan hantar hadiah khas untuk cikgu kerana menjadi orang yang paling interaktif. Orang yang paling banyak berinteraksi dalam sesi ini. Tahniah juga kepada semua guru-guru, anda semua adalah hebat. Alright, terima kasih. Begitulah kejutan kan, dalam kita berkongsi dapat hadiah. Cikgu kalau awal-awal tadi mungkin ramai lagi yang dapat hadiah, Cikgu Ija pun tak boleh-boleh nak bagikan hadiah kan. Okey cikgu, dan satu lagi saya nak cakap, dan sekiranya cikgu ingin turut serta membuat perkongsian macam Cikgu Ija buat perkongsian pada hari ini dengan tajuk ataupun topik yang berlainan, bolehlah cikgu hantarkan email ke connecting.learning@gmail.com. Nanti saya masukkan dekat dalam chat. Dan cikgu boleh berikan maklumat cikgu kepada pihak urustia. Pihak urustia akan menghubungi cikgu, dan cikgu pula boleh duduk dan berkongsi pengalaman, ilmu yang cikgu dapat bersama dengan guru-guru yang lain. Dan saya ingatkan lagi sekali, asyik ingatkan je cikgu kan, berjumpa lagi kita ke sesi perkongsian yang akan datang pada setiap hari Jumaat jam 3 hingga 4:30 petang pada minggu depan, iaitu dengan tajuknya adalah Indahkan PDPR dengan Canva. Minggu lepas fasa 1 dan minggu depannya adalah fasa 2 bersama dengan Cikgu Nur Aina Mazlan. Nampak tu background dia dah siap-siap pakai tu Dan kita akan jumpa dengan Cikgu Aina dan moderatornya saya jugalah orangnya. Cikgu jumpa saya lagi cikgu pada minggu hadapan. Diperingatkan lagi, cikgu saya ingat cikgu je kan. Pada hari ini boleh menyemak, cikgu dah daftar tadi, boleh semak email cikgu untuk CJ dan juga mesej-mesej yang akan datang, informasi terkini daripada Connecting.Learning, terutamanya pada bahagian spam tu cikgu, untuk melihat segala invitation dalam sesi berikutnya. Sebelum kita mengundurkan diri, saya serahkan mic kepada Dr. Zalina untuk membuat rumusan akhir jika ada untuk sesi perkongsian pada hari ini. Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada Cikgu Azhar sebagai moderator yang sangat ceria. Baik, saya mengambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Teacher Ijam, Rosmariza binti Cik Ibrahim, kerana pada hari ini dia sedikit ada pembezaan. Kita belajar bagaimana nak berinteraksi dengan murid yang di rumah, dengan di sekolah, dengan rakan-rakan lain, dengan PLC dan ataupun PLN. Satu pendekatan yang baik di mana kita boleh tackle 3 perkara dalam satu masa. Dan mungkin tadi ada yang mengatakan agak sukar memenatkan, mungkin beginning kan, start off tu mungkin kita minat, tapi kalau kita dah biasa, insya-Allah kita dapat menyelesaikan banyak perkara dalam meringkas, menjimatkan masa dan tenaga, insya-Allah. Dan kita akan jumpa lagi kepada rakan-rakan peserta, insya-Allah pada minggu depan. Kita jumpa lagi jam 3 hingga 4:30 petang dengan tajuk fasa kedua, Indahkan PDPR dengan Canva. Saya yakin itu juga salah satu tajuk yang menarik untuk kita pelajari pada minggu hadapan. Sekali lagi terima kasih kepada Cikgu Ija, kepada Cikgu Azhar dan semua peserta yang ada pada hari ini. Kita punya sesi akan berakhir dengan fotografi. Silakan bukalah mic pula. Wajah-wajah indah itu untuk kita ambil gambar. Azhar, tolong bantu ambil gambar. Boleh. Saya ambilkan gambar. Okey, cikgu boleh turn on your camera. Senyum. Ada 3 page cikgu. Senyum, jangan berhenti senyum. Okey. 1, 2, 3. Okey, page yang pertama, kekal senyum cikgu. Saya nak pergi ke page yang kedua. Tu dia. Okey, senyum cikgu. Sebab kita tak tahu cikgu ada kat page mana ni. Senyum. 1, 2, 3. Last page cikgu. Tunggu kejap.
Ya, gitu. Okey, 1, 2, 3. Okey, alhamdulillah. Dah siap dah kita punya gambar. So, saya jika tak ada apa-apa lagi, saya ucapkan lagi sekali ribuan terima kasih kepada guru-guru hebat seluruh Malaysia kerana menghadirkan diri ke petang yang berbahagia ini. Terima kasih banyak-banyak cikgu kerana sudi menghadirkan diri, dan saya akhiri kita punya sesi kali ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang cikgu. Terima kasih semua.